Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, salam sayyidul ayyam, penghulu segala hari, dan kita bertemu dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-6 pada hari ini, yang mana kita telah berkongsi semalam 2 siri dan kita berada pada siri yang ke-6. Moga-moga dengan ini menjadikan kita semakin mengenali, memahami akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan kitab-kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Syama'il baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu terima kasih kepada para sahabat yang bersama. Saya nampak ramai yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Ini adalah Allahumma salli ala perkongsian syama'il yang kita buat setiap hari, namun pada hari ini adalah untuk mencari dana untuk surah An-Nur fasa 3A, seremban untuk saham akhirat sahabat-sahabat. Lalu kalaulah ada para sahabat yang ingin menyalurkan sumbangan, bolehlah melakukan kepada surah An-Nur fasa 3A seremban. Mudah-mudahan dengan itu kita beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan nombor akaun dia kemudian. Lalu sebelum itu saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Tuan Zulkifli Mahadi, Nur Hayati Yahya, Kutina binti Abdullah, Nur Zima Hasbullah, Nur Hayati Yahya, Hamimah Musan, Laila Umma, Abang Hasim Asngadi, Zakia Muhammad Nin, Daniel Rosni, Nur Azza Abdul Aziz, Masria Maria, Rozana Aziz, kemudian Aminah Hitam, Laila Umma, Zuraida Siddiq, kemudian Rosni binti Abdullah, Jalila Abu Bakar, Zauja Abdullah Kamal, Zawiyah Yaakob, Z.A. Hashim, Zimah Dun, Ramlah Umma, kemudian ada Kak Yaya Lia, Hasni Abu Bakar, kemudian ada Wan Muhammad As-Suwad, Khairina Nawawi, Izzati Khamis, Salabiyah Sa'ad, Siti Zabariyah, Galik Sprit, Aisyah Osman, kemudian ada Mira Rahim, Ahlan, Zaida, Muhammad Badrul Syam, dan juga Lazimah Umma, Ibnu Yusuf, PMTI adalah Pondok Moden Tahfiz Idrisiyah, terima kasih. Al-Fadil Mudi, Ibnu Yusuf, Ustaz Syahir, kemudian Galik Sprit, ada Zainah Ninah, Zabariyah, Muhammad Yusuf, ada siapa lagi, Muhammad Taufik, Anura Nura, Salawati, Siti Fatimah, Azimah, dan juga Hasimah Yaakob, dan juga Hasni Abu Bakar. Ahlan kepada semua. Wan Nurmah, terima kasih. Lazimah Umar, Ruziah Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Saya suka raikan nama-nama supaya saya boleh tahu, saya boleh biasa baca dan dengar siapa yang selalu bersama dalam perkongsian kita. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat, dan Allah anugerahkan kepada setiap daripada kita kecintaan yang membawa kepada kita beroleh syafaat baginda di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu pada hari ini kita nak sambung pada tajuk yang baru, menceritakan tentang tajuk yang keempat, bab pada menceritakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Lalu sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu sama-sama kita perbetulkan dahulu niat, kerana niat yang betul ianya akan menjadikan kita beroleh manfaat dan juga ganjaran yang luar biasa. Apabila niat yang salah, kerana apa? Kerana sum'ah, kerana riak, amalan yang besar macam mana sekalipun, amalan itu boleh menjadi tidak bernilai. Lalu sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalal
khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu insya-Allah perkongsian syama'il kita pada pagi ini adalah dan juga untuk mencari dana buat surau An-Nur fasa 3A Seremban. Lalu kepada para sahabat yang ada sedikit kelapangan, boleh untuk membuat sumbangan kepada pihak surau. Lalu kita dah selesai membaca 3 bab. Kita pun berada pada hari Jumaat. Saya harap sangat-sangat para sahabat boleh memperbanyakkan selawat. Lalu ketika mana dengar je tentang Nabi sallallahu alaihi Muhammad ataupun sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, banyakkan selawat. Kita berada pada hari Jumaat, kita banyak membaca tentang baginda, lalu banyakkan selawat. Lalu kita dah selesai membaca 3 bab. Daripada kitab ini ada 56 bab. Kita dah selesai dah membaca bab khalqi Rasulillah, ciptaan tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita telah selesai dah membaca tajuk bab khatamin nubuwah, tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semalam selepas Zuhur kita dah selesai dah membaca bab yang ketiga. Itulah dia bab menceritakan tentang sya'ri ataupun sya'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari ini kita nak masuk pada bab yang keempat, ketika mana Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis pada bab yang ketiga menceritakan tentang rambut baginda. Maka beliau kali ini menceritakan pula tentang bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat akan rambut. Lalu sebelum saya mula, saya harap sangat para sahabat bantu untuk sebarluaskan perkongsian kita, kerana ianya percuma. Lalu kita nak lebih ramai orang mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mohon jasa baik untuk tag rakan-rakan, jemput untuk kongsikan kepada yang lain, bantu untuk sharekan, sama ada di Facebook kita ataupun di WhatsApp group kita ataupun di mana-mana. Jemput tag rakan-rakan kita, bahkan yang pentingnya keluarga kita, supaya lebih ramai orang mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sangat cantik susunan. Kita dah membaca sirah pada setiap hari jam 6 petang. Kita dah kenal Nabi melalui jalan sirah, ilmu sirah, dan sekarang ini kita nak mengenali Nabi melalui ilmu syama'il baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bab yang keempat, kata Imam Tirmizi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Berkata Imam Tirmizi, siapakah beliau? Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maka kata beliau, babu ma jaa fi tarajjul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada hadis-hadis yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Lalu pada bab yang ketiga kita dah belajar tentang kedudukan rambut Nabi bagaimana, panjang bagaimana, daripada sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan ia ni ada 4 jalinan, 4 dhafair ataupun zawaib. Itu kita dah baca. Lalu sekarang, adakah Nabi ini seorang yang kerap sikat rambut, selalu sangat sikat rambut, ataupun bagaimana cara Nabi Rasulullah SAW menjaga rambut baginda? Maka pada bab ini ada 5 hadis. Bab yang pertama tentang tubuh badan Nabi secara umum ada 15 hadis. Bab yang kedua ada 8 hadis tentang khatamun nubuwah, tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bab yang ketiga pun ada 8 hadis. Bab yang keempat menceritakan tentang bagaimana Rasulullah menyikat rambut. Imam Tirmizi bawakan 5 hadis. Maka kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bab pada hadis-hadis yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Hadis yang pertama pada bab ini, hadis yang ke-32. Kita baca yang bahasa Arab dulu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an bin Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Maka ini adalah hadis daripada Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Maka kita nampak di sini
hadis yang ke-32, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an bin Isa, haddatsana Malik bin Anas. Malik bin Anas ini adalah Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dikenali sebagai imam di Madinah. Malik bin Anas, kata Imam Bukhari dalam ketika mana nak menceritakan tentang Malik bin Anas, di mana-mana adanya dalam sanad hadis Imam Malik bin Anas mengambil hadis daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar, maka itu dipanggil sanad silsilatuz zahabiyah, sanad yang mana rantaian sanad dia adalah rantaian emas. Maksudnya sanad yang mana kuat. Bila ada nama Imam Malik bin Anas, kemudian guru dia Nafi', bahkan mereka berdua ni ditanam bersebelahan dekat Baqi'. Imam Malik bin Anas ditanam sebelah guru dia Nafi', anak murid kepada Abdullah bin Umar. Lalu mana-mana dalam hadis, tetapi kat sini tak ada. Tapi bila baca nama ni saya teringat, kalaulah kata Imam Bukhari dalam mana-mana sanad adanya nama Imam Malik, ambil hadis daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar, kata Imam Bukhari itu adalah silsilatuz zahabiyah, itu adalah sanad yang mana sanad emas, rantaian emas, sebab ianya adalah orang yang hebat ambil daripada orang yang hebat. Bahkan Imam Malik bin Anas ditanam bersebelahan dengan gurunya Nafi' di perkuburan Baqi'. Bila kita pergi Baqi', kita akan nampak kubur mereka bersebelahan antara Imam Malik dengan juga Imam Nafi' rahimahumallahu ta'ala. Namun daripada dalam riwayat ini, Imam Malik mengambil hadis daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ambil hadis daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, ayahnya itu adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah anak saudara Aisyah. Sebab itu banyak ilmu Aisyah, selain daripada anak murid dia yang lain, Aisyah ni ada beberapa orang anak murid yang banyak mengambil hadis daripada dia. Sebab selepas kewafatan Nabi, Aisyah ni banyak mengajar ilmu, tetapi tertutup dekat rumah dia, bertabir kalaulah untuk yang bukan mahram. Cumanya untuk Urwah, sebab Urwah ni anak saudara dia, maka Urwah banyak belajar daripada Aisyah. Kenapa Urwah ini anak saudara Aisyah? Sebab Urwah bin Zubair, Zubair punya isteri adalah Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah. Lalu Urwah ini adalah anak kepada kakak Aisyah radhiyallahu taala anhum, maka Urwah banyak belajar hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dalam hadis ini daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku menyikat rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku sedang haid. Kata Aisyah, aku menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku sedang haid. Lalu satunya pada perkataan menyikat rambut. Lalu kata Imam Ibn Hajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mempunyai rambut yang panjang. Lalu perbuatan menyikat rambut itu adalah min babin nadhafah, supaya sebahagian daripada kebersihan. Dan kita tahu kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Lalu Nabi SAW pun sikat rambut. Dan dalam hadis ini kita nampak yang sikat rambut baginda adalah Aisyah. Lalu menyikat rambut bukanlah perbuatan seseorang itu terlalu over menjaga rambut, tidak. Menyikat rambut sebahagian daripada kebersihan. Dan Nabi SAW sebut an-nadhafah, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu satu. Yang kedua, kenapa Nabi SAW sikat rambut? Yang kedua adalah kerana dalam sepotong hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man kana lahu sya'run, barang siapa yang ada rambut, falyukrimhu, hadis riwayat Abu Daud, hendaklah dia jaga rambut dia. Dia beri perhatian pada rambut dia. Tetapi nanti kita akan belajar pada hadis yang kelima pada bab ni, bagaimana Nabi tak suka kalau terlalu kerap. Jumpa cermin dia, betulkan rambut. Jumpa cermin, walaupun cermin kereta, cermin pintu surau, cermin rumah orang, dia tengok rambut. Itu Nabi tak suka. Terlalu kerap
mengambil berat tentang rambut, itu hadis yang kelima. Nabi tak suka. Tetapi Nabi sebab itu kita belajar semalam pada hadis yang ke-31 bagaimana Nabi SAW pada waktu permusafiran, waktu Nabi SAW jauh daripada Madinah, Nabi akan menjadikan rambut Nabi itu 4 jalinan, 4 dhafair. Kerana Nabi SAW tak nak pada waktu perang, pada waktu sesuatu urusan penting, Nabi akan beri perhatian lebih kepada rambut. Tetapi ada waktunya Nabi SAW beri, tetapi tidak kerap. Jangan pula Rasulullah SAW galakkan untuk sikat rambut, jumpa je cermin kereta orang, sikat. Kalau lelaki, kalau perempuan rambut tu aurat, dia jumpa cermin kereta orang, sikat. Jumpa cermin surau punya pintu, kadang-kadang perasan ada kat masjid kan, kat surau, lalu tengok rambut, sikat. Lalu itu terlalu kerap, tidak dipuji. Tetapi kenapa sikat rambut? Sebab ia sebahagian daripada kebersihan, dan kebersihan adalah sebahagian daripada iman, kata para ulama hadis. Dan yang kedua, kerana ada riwayat Abu Daud, man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah dimuliakan rambut dia dengan dia ambil berat tentang rambut. Kemudian kita nampak di sini hadis Aisyah. Kata Aisyah, aku menyikat rambut Rasulullah. Maka daripada perkataan Aisyah, aku menyikat rambut Nabi, maka daripada sini kata para ulama hadis bahawa sebenarnya seorang isteri patut untuk membantu suami dia, walaupun perkara itu tak wajib, walaupun perkara itu tidak wajib. Wa annahu yanbaghi lil mar'ah an tatawalla khidmata zawjiha bi nafsiha. Walaupun dia mampu contohnya untuk upah orang, tetapi sebenarnya ini membawa kepada kasih sayang, ini membawa kepada keharmonian dan kebahagiaan rumah tangga, bahawa isteri pada waktu itu menguruskan suami, dirinya sendiri menguruskan suami. Seperti mana Aisyah dia menyikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita belajar waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam iktikaf pada bulan Ramadan pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hulurkan kepala Nabi, sebab Nabi tak boleh keluarkan badan, sebab pada waktu itu adalah Nabi dalam iktikaf. Nabi dalam iktikaf selama 10 hari, yang mana Nabi memang tak keluar daripada Masjidun Nabawi kecuali untuk urusan qada hajat dan sebagainya. Lalu Nabi masukkan kepala Nabi sedikit, Aisyah sikat rambut Nabi SAW daripada bilik beliau, yang mana bilik beliau bersebelahan dengan dengan Raudah, dengan Masjid Nabawi. Lalu daripada sini juga pengajaran yang kedua, tadi kita sebut tentang sikat. Pengajaran yang kedua adalah yang bagi lil mar'ah, selayaknya untuk seorang isteri an tatawalla khidmata zawjiha bi nafsiha, dia menguruskan suaminya dengan diri. Daripada situ datangnya kasih sayang, datangnya kebahagiaan rumah tangga. Semalam kita belajar Aisyah mandi sekali dengan Nabi. Hari ini kita belajar Aisyah sikatkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah boleh je sikat sendiri, tetapi kenapa Rasulullah minta isteri dia untuk sikat, dan Aisyah pun tolong sikatkan? Kerana itu adalah membawa kepada kebahagiaan dan juga kasih sayang rumah tangga. Maka itu poin yang kedua yang kita boleh belajar. Kemudian daripada hadis ini, kata para ulama hadis, kita nampak kata Aisyah, aku menyikat rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku sedang haid. Lalu waktu itu Aisyah sedang haid. Tapi apa yang kita belajar daripada sini, bahawa tidak makruh untuk bergaul dengan isteri yang sedang haid. Daripada sudut sikat, adapun daripada sudut bersetubuh, maka itu tidak dibenarkan ketika mana isteri dalam haid. Tetapi ini nak membetulkan persepsi masyarakat jahiliyah. Orang jahiliyah dan juga ahlul kitab, apabila mana-mana isteri mereka haid, maka pada waktu itu mereka letakkan di bilik yang asing. Mereka langsung tak bergaul, langsung tidak bersama. Mereka letakkan isteri mereka di bilik yang asing. Lalu Nabi SAW nak memperbetulkan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah dan juga kelakuan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Baginda Nabi SAW pada waktu itu tidak pisahkan Aisyah, tidak pisahkan isteri-isteri baginda. Lalu pada waktu Aisyah sedang uzur, dia sikat rambut Nabi SAW, menunjukkan bahawa tidak makruh untuk mukhalatah, untuk bersama dengan isteri, untuk bergaul dengan isteri selain daripada jima'. Jima' memang tak boleh, maka itu adalah haram.
Kemudian kita nampak daripada sini bahawa sebenarnya tangan dan orang yang haid itu adalah suci. Sebab itu Aisyah menyikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadis ni juga kita belajar, adakah salah untuk orang lain sikatkan rambut kita? Adakah itu menunjukkan sombong? Tidak. Tak ada masalah untuk orang lain sikatkan rambut kita, isteri sikatkan, ataupun contohnya kalaulah contoh dia mampu, dia ada hairdresser sendiri, itu bukanlah tanda sombong. Sebab Nabi SAW sendiri meminta Aisyah untuk menyikatkan rambut baginda Nabi SAW. Lalu itu pun boleh dijadikan sebagai dalil bahawa tidak makruh, tidak salah untuk orang lain menyikatkan rambut orang lain, asalkan adanya batasan-batasan syarak, maksudnya bukan yang mahram dan sebagainya. Lalu daripada sini kita nampak banyak kita belajar daripada hadis yang pendek. Hadis dia pendek dia, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Kata Aisyah, aku menyikat rambut baginda Rasulullah SAW ketika itu aku sedang haid. Tetapi sebenarnya terlalu banyak pengajaran yang ada, terlalu banyak. Saya hanya dapat kongsikan beberapa pengajaran dan juga beberapa perkongsian daripada hadis ini. Lalu ini hadis yang pertama daripada lima hadis pada bab menceritakan Rasulullah menyikat rambut Nabi SAW. Rambut Nabi disikat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua daripada bab ini, hadis yang ke-33. Wabihi ilaihi qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Abanu huwa ar-Rakashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu Zayyad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan rambut dan janggutnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita nampak di sini, kenapa Nabi SAW banyak meminyak,kan rambut? Tapi jangan salah faham, sebab kelima-lima hadis ni kita kena gabungkan. Bukanlah maksudnya Nabi SAW sentiasa minyakkan rambut. Tidak. Sebab nanti hadis yang ke-36 pada keseluruhan hadis yang kelima pada bab ini menunjukkan Nabi hanya buat ghibban kadang-kala. Lalu sebab itu, kata para ulama hadis, pada hadis ini menceritakan yang mana Nabi SAW yukthiru duhna ra'sih. Nabi SAW banyak meletakkan minyak pada rambut. Maka sebab itu kata para ulama hadis, innama kana fi waqtin duna waqtin. Nabi SAW meminyakkan rambut dengan minyak yang banyak, bukan selalu. Fi waqtin duna waqtin, pada sebahagian waktu. Kenapa? Sebab nanti kita akan baca pada hadis yang ke-36 bahawa Nabi SAW hanya melakukannya pada waktu tertentu sahaja. Tapi bila Nabi letak minyak, Nabi akan letak minyak banyak. Sebab itu nanti kita akan belajar kejap lagi tentang Nabi punya qina'. Qina' ni apa? Qina' ni dia ada satu bab khusus dia. Qaf, nun, alif, ain. Tentang qina' Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi punya qina' bab dia pada, sebentar, tentang qina', qaf, nun, alif, ain. Tentang qina' Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentang Rasulullah berjalan. Tentang qina', bab yang ke-20 akan menceritakan tentang qina' Nabi. Qina' adalah Nabi SAW, kita tahu baginda memakai serban. Jadi di bawah serban Nabi, di bawah topi Nabi
adanya satu kain yang Nabi letakkan di atas kepala, yang mana kain itu menjadi penghalang daripada minyak yang Nabi pakai pada rambut terkena pada serban baginda Nabi SAW. Itu adalah qina. Pada hadis ini pun ada perkataan qina. Namun pada hadis yang pada bab yang ke-20 ada satu bab khusus yang Imam Tirmizi menceritakan tentang qina Nabi SAW. Lalu daripada sini poin yang pertama, Nabi bila letak minyak adalah Nabi letak banyak pada rambut Nabi SAW. Sebab kita dah belajar dah semalam, rambut Nabi SAW panjang, yang mana kadang-kala panjang sehingga ke bahu. Rambut Nabi SAW panjang. Nabi tidak pernah botak kecuali pada waktu haji dan umrah. Lalu Nabi SAW bila letak minyak, Nabi letak banyak. Namun, kata para ulama hadis, bila kita baca hadis ke-36, janganlah kita sangka Nabi ni sentiasa letak minyak. Perbuatan meletak minyak dan yang banyak tidak menunjukkan yang Rasulullah sentiasa dan kerap letak minyak. Kerana dalam hadis yang lain menunjuk Nabi tidak letak minyak dengan banyak, tidak letak minyak selalu. Nabi letak banyak, tetapi Nabi SAW letak riban kadang-kala. Lalu sebab itulah kita baca hadis ini, baginda Rasulullah SAW banyak meminyakkan rambut baginda. Wa tasrih lihyatih, dan Nabi SAW banyak menjaga janggut baginda. Lalu sebenarnya di sini apa janggutnya kena betulkan di situ. Sebab maksud janggut adalah bukan Nabi SAW letak minyak. Sebab di situ ada tasrih. Tasrih maksudnya Nabi menguruskan, menyikat janggut. Lalu tambah terjemah di situ, baginda Rasulullah SAW banyak meminyakkan rambut dan baginda menyikat dan menjaga janggut baginda supaya kemas, supaya rapi. Lalu nisbah minyak itu adalah pada rambut. Adapun janggut tasrih. Tasrih maksudnya menjadikan dia kemas dan juga menyikat. Lalu terjemahnya adalah baginda Rasulullah SAW banyak meminyakkan rambut dan merapikan janggut. Lalu banyak minyak untuk rambut. Adapun untuk janggut adalah merapikan. Lalu kat sini kita tambah terjemahan di situ, mungkin kesilapan cetakan di sini. Lalu untuk janggut bukannya banyak minyak, untuk rambut Nabi rapikan. Nabi SAW rapikan. Kerana kalaulah Nabi letak banyak minyak pada janggut, ianya akan menitis. Maka sebenarnya terjemahan itu kurang tepat. Baginda Nabi SAW banyak meminyakkan rambut dan baginda merapikan janggut baginda. Nabi jadikan rambut baginda smart, bukannya tidak terurus dan sebagainya. Kemudian kata Anas bin Malik, dan baginda banyak menutupi kepalanya. Dan baginda banyak menutupi kepalanya, rambut dia. Sebab Nabi banyak letak minyak. Bila Nabi letak minyak, lalu Nabi ada satu kain yang dipanggil qina. Maka sebab itu kata penterjemah, dan banyak menutupi kepala baginda sehingga penutup kepala itu berminyak. Seperti penutup kepala tu berminyak. Kerana banyaknya minyak, macam mana kita nak faham Nabi letak minyak bagaimana? Sampaikan penutup kepala Nabi, iaitu satu kain yang Nabi letak di atas rambut supaya tidak kena minyak itu pada serban Nabi SAW. Seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak, kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Lalu ini hadis yang kedua ini, hadis yang pertama kita belajar antara orang yang banyak menyikat rambut Nabi adalah Aisyah. Hadis yang kedua ini kita belajar bagaimana Nabi SAW ambil berat tentang rambut baginda. Bila Nabi ada kesempatan untuk meletak minyak, Nabi akan letakkan minyak yang banyak sehinggakan kain penutup rambut Nabi SAW itu adalah umpama kain penjual minyak. Thawbu zayyad, kain penjual minyak, punya banyak minyak, sallallahu alaihi wasallam. Kat sini ada beberapa perkara yang kita nak bagi perhatian. Yang pertama, tentang tadi terjemahan janggut. Lalu janggut tak ada kaitan dengan letak minyak yang banyak. Kerana janggut itu sebenarnya ada terjemahan yang hilang daripada cetakan. Dalam bahasa Arabnya kita boleh tengok yukthiru duhna ra'si, banyaknya minyak pada rambut dan kepala. Adapun pada janggut, wa tasrihi lihyatih, Nabi SAW rapikan. Untuk janggut, minta maaf sebentar. Untuk janggut Nabi SAW rapikan. Nabi SAW rapikan janggut.
Lalu daripada sini banyak kita boleh belajar daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang pertama, hadis yang pertama, Nabi minta Aisyah untuk sikatkan. Hadis yang kedua menceritakan tentang penjagaan rambut Nabi SAW. Bagaimana Nabi jaga rambut? Yang pertama, Nabi SAW letakkan minyak yang banyak. Yang kedua, Nabi letakkan kinak seperti mana kita nampak dalam hadis. Dan apakah kinak itu? Saya ulang, adalah kain yang berada di antara rambut Nabi dan juga serban ataupun penutup kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka serban itu dia tidak kotor ataupun penutup kepala Nabi tidak kotor sebab ada kain yang Nabi letak menjadi penghalang daripada tersentuh oleh minyak. Kadang-kala banyak orang bertanya, kenapa orang tu dia letak kain di bawah serban dia? Kadang-kala saya pernah nampak. Lalu ada orang tanya, Ustaz, kenapa dia letak kain? Nampak macam pelik. Sebenarnya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian poin yang kita nak belajar di sini pada terjemahan, seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak. Adakah sahabat nampak terjemahan itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon pada sahabat beri perhatian pada terjemahan, seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak. Adakah nampak terjemahan itu? Kat sini banyak orang salah faham tentang terjemahan pakaian baginda. Seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak. Adakah pada sahabat nampak terjemahan dia? Okey. Lalu pada terjemahan seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak, janganlah pula kita sangka bahawa sebenarnya pakaian Nabi ni comot, banyak minyak, seolah-olah pakaian penjual minyak. Tidak. Maksud daripada terjemahan seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak, bukanlah semua, bukanlah serban Nabi, bukanlah jubah Nabi, bukanlah imamah Nabi, bukanlah penutup kepala Nabi, bukanlah ridak Nabi, bukanlah izar Nabi. Seperti itu tidak. Maksud daripada terjemah seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak adalah kinak tu sahaja. Kain yang Nabi letak di atas rambut itu sahaja. Yang dimaksud dengan pakaian hanya kain itu sahaja, hanya kinak itu sahaja. Sebab itu berkatalah Imam Jalaluddin rahimahullahu ta'ala, al-muradu bihadha thawbi al-kina' al-madhkur. Yang dimaksudkan dalam hadis Anas bin Malik, yang pakaian Nabi itu adalah pakaian yang umpama pakaian penjual minyak, hanyalah kain itu sahaja, kinak sahaja. La qamisah, bukan maksudnya Nabi punya baju. Wala rida'ah, bukan Nabi punya ridak. Wala imamatah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya imamah. Ada dalil ke tidak? Ada. Sebab ada satu riwayat yang lain yang mana di sini tak disebut thawb, tidak disebut pakaian, tetapi disebut hatta ka'anna milhafah, sehingga seolah-olah Nabi punya milhafah, Nabi punya kain seperti mana pakaian penjual minyak. Lalu kadang-kala bila tak diterangkan, orang sangka, Nabi ni letak minyak punya banyak sampai kotor pakaian Nabi. Sebab dia kata seolah-olah pakaian baginda umpama pakaian penjual minyak, lalu menitis minyak pada jubah Nabi, kena minyak pada Nabi punya serban, kena minyak pada Nabi punya tidak. Nabi seorang yang sangat-sangat bersih, sangat-sangat smart, sangat-sangat menjaga akan pakaian. Lalu maksud pakaian Nabi itu umpama pakaian penjual minyak adalah hanya kinak Nabi, kain yang Nabi letakkan di atas rambut Nabi sebelum Nabi memakai serban dan penutup kepala. Sebab itulah penterjemah dia letakkan dalam kurungan, kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Hanya kain je yang banyak minyak, bukannya seluruh pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bila kita baca terjemahan kita salah faham. Lalu inilah hadis yang kedua. Kita dah nampak hadis yang kedua menceritakan
tentang pakaian Nabi, tentang banyaknya Nabi SAW letak minyak. Lalu kepada orang yang ada rambut panjang, maka jagalah rambut itu, jangan biarkan ia tidak terurus. Jagalah rambut, sebab kita nampak Nabi SAW pun menjaga rambut. Dan tadi kita telah berkongsi hadis riwayat Abu Daud, man kana lahu sya'run, barang siapa yang mempunyai rambut, falyukrimhu, maka hendaklah dia menjaga rambut tersebut. Sebab itu saya seorang yang tak ada masa nak jaga rambut. Sebab itu kalau perasan rambut saya sentiasa saya potong pendek. Bahkan sebulan sekali mesti kena potong. Sebab saya seorang yang tak pandai jaga rambut, dan seorang yang mana tak ada masa sebenarnya untuk menjaga rambut, untuk sikat dia dan sebagainya. Lalu kita tak botak. Sebab kita nampak Nabi SAW tidak botak kecuali hanya pada musim haji. Namun pendekkan supaya mudah untuk menguruskan rambut. Tapi orang yang ada rambut panjang perlu belajar daripada sunnah Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada para sahabat yang baru bersama, seperti biasa jom kita sebar luaskan pengenalan Rasulullah kepada yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Kita baca pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga pada bab ini, hadis yang ke-34. Sofa okey ke? Sofa okey ke? Adakah terlalu laju? Mohon pada sahabat bagi feedback dengan tekan butang biru. Kalaulah jelas, kita dah belajar dua hadis. Kalaulah tak jelas, boleh tekankan apa? Contohnya yang marah ke ataupun yang lain. Kalaulah tak jelas. Lalu mohon maklum balas sahabat-sahabat semua. Adakah jelas perkongsian setakat ataupun tidak jelas? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau jelas, tekan butang biru tu supaya saya boleh tahu jelas ataupun tidak. Lalu kadang-kala saya terkongsi laju, saya mohon maaf. Lalu Siti Fatimah kata okey, saya nampak banyak butang biru. Alhamdulillah, okey. Ramai yang kata jelas. Harap-harapnya kita lebih mengenali tentang Nabi SAW, syama'il baginda. Dalam masa yang sama, mohon jasa baik pada sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan bantu untuk tag rakan-rakan. Kalaulah waktu kita tengah belajar ni ingat siapa-siapa, kita tag mereka, supaya mereka pun boleh mengenali Nabi SAW. Hadis yang ke-34 daripada keseluruhan kitab, namun hadis yang ketiga dalam bab ini. Dalam bab ini ada berapa hadis? Ada 5 hadis menceritakan tentang Nabi SAW tarajjul, menyikat rambut baginda Nabi SAW. Kita baca yang bahasa Arab dahulu. Wabihi ilaihi qala haddathana Hannad bin Sari qala haddathana Abul Ahwas anil Ash'as bin Abi Sya'tha'i an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dari haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abul Ahwas. Abul Ahwas ini nama dia siapa? Nama dia Auf bin Malik, ataupun ada setengah mengatakan namanya adalah Salam bin Sulaim. Daripada Ash'as bin Abi Sya'tha, daripada ayahnya. Siapakah ayah dia? Ayahnya adalah Sulaim bin Aswad. Ayahnya adalah Sulaim bin Aswad. Ayah dia pernah ambil hadis daripada Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Dhar. Lalu ayahnya adalah tabi'in, pernah ambil hadis daripada Umar bin Khattab, daripada Abdullah bin Mas'ud dan juga daripada Abu Dhar. Nama ayahnya adalah Sulaim bin Aswad. Daripada Masruq, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah berkata, sesungguhnya baginda Nabi SAW menyukai tayammuna. Apakah terjemahan hadis? Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW menyukai tayammuna. Nombor 11. Apakah tayammuna? Mendahulukan yang kanan. Lalu Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan. Adakah pada semua perkara? Adakah pada semua perkara Nabi mendahulukan yang kanan? Maka sebenarnya kita nampak di sini hadis riwayat Imam Bukhari, ada penambahan dia, Zadal Bukhari mastata'a.
pada perkara-perkara yang Nabi mampu. Nabi menyukai mendahulukan tayammuna, mendahulukan yang kanan pada perkara yang Nabi SAW mampu. Pada perkataan, Nabi suka mendahulukan yang kanan, menunjukkan bagaimana Nabi SAW kerap mendahulukan yang kanan. Kerap mendahulukan yang kanan. Nabi SAW kerap mendahulukan yang kanan. Sebab itu kita nampak Aisyah menceritakan ketika baginda menyucikan diri apabila hendak bersuci. Maksudnya Nabi SAW akan mendahulukan yang kanan ketika mana wuduk. Juga mendahulukan yang kanan ketika menyikat rambut apabila hendak bersikat. Lalu Nabi SAW menyikat rambut, Nabi mulakan dengan kanan. Kita dah belajar pada hadis yang ke-30 bagaimana mula-mula rambut Nabi sikat ke belakang, kemudian Nabi SAW belah dua. Lalu bila Nabi nak belah dua, Nabi akan sikat yang kanan dulu berdasarkan hadis 34. Lalu Nabi akan sikat yang kanan dulu ketika mana Nabi nak belah dua, ataupun ketika mana sikat ke belakang pun Nabi akan sikat yang kanan dahulu. Dalam satu riwayat ada disebut Iza arada ayyadahina, bila Nabi nak letak minyak pun Nabi SAW letakkan minyak pada kepala yang kanan dulu. Lalu semuanya kanan pada benda-benda yang baik. Lalu Nabi SAW letakkan minyak pada yang kanan dulu, sikat yang kanan dulu, barulah yang kiri. Ini Aisyah menerangkan. Lalu hadis yang ketiga ini mengajar kita cara untuk sikat rambut. Bagaimanakah cara untuk sikat rambut? Mulakan dengan yang kanan. Bila letak contohnya pomade ke ataupun minyak ke ataupun apa pun, letakkan yang kanan dulu. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, dan mendahulukan yang kanan ketika menyikat rambut apabila hendak bersikat, dan mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal apabila hendak bersandal. Ketika mana nak pakai kasut, Nabi pakai yang kanan. Ketika mana berwuduk, dahulukan yang kanan. Ketika mana menyikat rambut, dalam sebahagian riwayat meletakkan minyak pada rambut pun mendahulukan yang kanan. Bahkan daripada sini kita nampak bahawa dalam riwayat yang lain menyebut, apakah dalam riwayat yang lain menyebut? Dalam riwayat yang lain menyebut ada tambahan wa fi sya'nihi kulli, seperti mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan pada semua keadaan Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Sebab itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada penambahan pada riwayat ini, wa fi sya'nihi kullih, bukan sekadar ketika mana berwuduk, ketika mana menyikat rambut ataupun meletak minyak pada rambut. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebut daripada Aisyah, wa fi sya'nihi kullih, pada semua keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Tapi jangan salah faham, maksud terjemahan wa fi sya'nihi kullih, pada semua perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan, adalah pada bab-bab yang ada kaitan dengan kemuliaan, babut takrim. Maksudnya berwuduk, maksudnya makan benda-benda yang elok. Adapun benda-benda yang tak elok, Nabi guna tangan kiri. Benda-benda yang tak elok, Nabi SAW menggunakan yang kiri. Sebab itu ketika mana para ulama menerangkan hadis yang ada dalam riwayat Bukhari, wa fi sya'nihi kulli, semua benda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mendahulukan yang kanan, menggunakan tangan kanan. Maka di sini menyebut lakin laisa ala umumi, bukanlah semua benda, maksudnya umum semua benda, tidak. Bal makhsusum bima kana min babit takrim, tetapi Nabi mendahulukan yang kanan pada semua benda. Maksudnya semua benda yang digalakkan untuk menggunakan tangan kanan ataupun menggunakan yang kanan. Pakai selipar, sikat rambut, letak minyak pada rambut, masuk rumah, masuk masjid, benda-benda yang elok. Berwuduk ataupun mandi. Mandi pun sama. Kalau kita nampak cara ulama fiqh mazhab Syafi'i ajar kita mandi, maksudnya mulakan daripada yang kanan, walaupun kita boleh je mandi mana-mana bahagian. Tetapi kerana Nabi SAW punya cara, semua benda yang dibenarkan, Nabi akan mulakan pada yang kanan. Kecualilah kalau benda yang memang daripada bab ihanah, bab yang mana perkara-perkara yang mana tidak sesuai menggunakan tangan. Contohnya istinja, contohnya adalah membersihkan najis ataupun dan sebagainya, maka pada waktu itu tangan kiri.
Adakah dalil? Ada daripada hadis yang lain yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khalaihi wa man kana min adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan untuk makan untuk perkara yang elok, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kiri untuk beristinja dan juga untuk perkara-perkara yang tak elok. Lalu kalaulah angkat sampah, tangan kiri. Kalaulah bersihkan najis, tangan kiri. Hadis riwayat Aisyah yang ada dalam Musnad Abu Daud. Lalu daripada sini kita nampak bila kita gabungkan semua hadis, termasuklah hadis dalam riwayat Bukhari, sebenarnya mana benda yang digalakkan kanan, Nabi akan mulakan dengan kanan. Sebab itulah kita belajar dalam fiqh, cara nak mandi adalah dahulukan yang kanan. Sebab memang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa fi sya'nihi kullih, pada semua keadaan Nabi SAW dahulukan yang kanan, Nabi mulakan dengan yang kanan. Lalu daripada sini Imam Tirmizi bawakan hadis ini nak menunjukkan kita bila letak minyak pada rambut, mulakan dengan kanan. Kita tak kisah, kita ambil minyak kita sapu je. Tapi afdalnya, sunnahnya Nabi adalah Nabi akan mulakan dengan yang kanan, barulah Nabi letak minyak pada yang kiri. Bila sikat pun Nabi SAW akan sikat yang kanan, sebab Nabi belah dua, maka Nabi akan sikat yang kanan, barulah Nabi SAW sikat yang kiri sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini adalah hadis yang ketiga. Hadis yang pertama menceritakan Aisyah yang menyikat rambut Nabi. Hadis yang kedua menceritakan tentang Nabi SAW banyak meletak minyak bila Nabi letak, dan Nabi tutup dengan kain qina, dengan kain supaya tidak mengotorkan serban Nabi SAW. Telitinya Nabi SAW dalam menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, Nabi SAW mulakan dengan kanan. Hadis yang keempat dan juga hadis yang kelima, sebenarnya kedua hadis ini adalah larangan daripada terlalu kerap beri masa kepada rambut. Kerana itu akan menjadikan kita tak fokus kepada benda-benda yang penting seperti ibadah, kerja dan sebagainya. Maka sebab itulah pada hadis yang ke-35 dan 36 daripada keseluruhan kitab, namun hadis 4 yang 5 daripada, kita baca dahulu yang bahasa Arab. Wabihi ilaihi qala haddathana Muhammad bin Basharin qala haddathana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassana anil Hasan al-Basri. Kat sini kita nampak ada Hasan Basri. Hasan Basri ini adalah berkat mak dia menjadi begitu. Adakah para sahabat biasa dengar Hasan Basri? Saya rasa semua orang kenal Hasan Basri, padahal dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Pernah dengar tak nama Hasan Basri? Lalu mohon maklum balas di ruang komen supaya kita boleh tahu apa yang kita supaya kita boleh sambil-sambil itu mengenali tentang tabi'in. Ada tak sahabat-sahabat kenal Hasan Basri? Pernah dengar tak nama Hasan Basri? Lalu saya pasti kebanyakannya pernah dengar. Lalu Hasan Basri ini, kata para ulama hadis ketika mana menceritakan tentang kisah dia, Hasan Basri menjadi hebat disebabkan mak dia. Kenapa? Sebab mak dia berkhidmat kepada isteri Nabi Ummu Salamah. Ini antara sebab dia. Bukan sebab dia belajar sahaja. Semestinya dia seorang yang banyak belajar. Tetapi Hasan Basri, mak dia berkhidmat kepada isteri Nabi Ummu Salamah. Mak dia selalu khidmat dengan isteri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah yang Nabi kahwini selepas daripada meninggalnya akan suami dia Abu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka kata para ulama sirah, fakana idza baka fi sighari, Hasan Basri ni bila waktu dia menangis, sebab mak dia sentiasa dengan Ummu Salamah. Lalu setiap kali Hasan Basri ni menangis dekat rumah Ummu Salamah, dia menangis sebab dia budak kecil waktu bayi. Maka pada waktu itu Ummu Salamah ja'alat thadiyaha fi fami. Ummu Salamah akan susukan Hasan Basri. Ummu Salamah ambil Hasan Basri menangis, mak dia pula sedang sibuk khidmat kepada Ummu Salamah, bantu Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah kerana itu adalah anak kepada orang yang banyak berjasa kepadanya, Ummu Salamah akan ambil Hasan Basri dan pada waktu itu susukan Hasan Basri.
Maka sebab itulah disebutkan di sini faburika fih, maka Hasan Basri pada waktu itu disebabkan Ummu Salamah punya susu mengalir dalam badan dia, mendapat keberkatan daripada itu. Itu adalah antara sebab Hasan Al-Basri selain beliau seorang yang sangat rajin menuntut ilmu. Sebab itulah kita nampak dalam riwayat ni juga adraka, dia telah bertemu dan belajar daripada 130 sahabat. Masya Allah, Hasan Basri belajar daripada 130 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu ini kisah tentang Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Lalu kita baca lagi sekali sanad dia. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassana an al-Hasan al-Basri an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjuli illa ghibba. Lalu daripada sini kita baca tentang Nabi melarang para sahabat daripada melakukan sesuatu. Maka kita baca terjemahan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sering menyikat rambut. Adakah langsung tak boleh sikat rambut? Nabi kata sering. Nabi melarang daripada sering menyikat rambut kecuali sekali-sekala. Ini kan tidak setiap 5 minit dia sikat. Setiap kali nampak cermin dia sikat. Nampak cermin mata orang pun dia sikat. Ada cermin mata orang padahal dia sikat. Cermin kereta orang dia sikat. Nampak cermin pintu masjid dia sikat. Tingkap masjid surau dia sikat. Nampak semua, nampak air ada pantulan dia sikat. Nabi tak suka begitu. Kenapa? Kata para ulama hadis. Kenapa? Li'anna muwadhabah, kerana kerapnya menyikat rambut, kerapnya beri perhatian kepada rambut, maka itu seolah-olah menjadikan manusia itu hilang fokus pada benda yang penting. Menjadikan dia al-im'an, fokus kepada az-zinah, untuk zinah, untuk nampak cantik. Memang Nabi nak galakkan nampak cantik, tetapi untuk perkara yang tak penting, dia boleh fokus pada belajar, dia boleh fokus kepada ibadah, dia boleh fokus kepada kerja. Wat tarafuh, maka pada waktu itu tidak sesuai. Maka sebab itulah Nabi SAW larang para sahabat daripada untuk terlalu kerap menyikat rambut. Illa riban, kalaulah sekali-sekala tak mengapa. Riban maksudnya sekali-sekala, maka tidak terlalu kerap. Maka daripada sini kita belajar tentang bagaimana Nabi SAW tegur pada sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebab itu bila kita baca hadis yang kelima daripada bab ini, hadis yang ke-36 pun kita nampak sama. Bukan sekadar Nabi tegur, mungkin kita tertanya-tanya, mungkin Rasulullah tegur je pada sahabat, tetapi Nabi rambut. Maka hadis yang kelima ini menafikan. Sebab itu kita baca hadis yang kelima. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Hasan bin Arafah qala haddatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid. Lalu adakah sahabat-sahabat dalam sanad ini Yazid bin Abi Khalid? Kata Imam Bajuri, afdalnya seperti mana kata para ulama yang menceritakan tentang sanad ini, tidak ada perkataan Abi kat situ. Hanya ada An Yazid bin Khalid. Walaupun kata Imam Bajuri, semua nuskha-nuskha Syama'il yang beliau jumpa adanya perkataan Abi, tetapi bila tengok daripada tulisan para ulama yang mana menerangkan tentang sanad hadis, maka tidak sesuai ataupun tidak sepatutnya ada Abi dekat situ. Kerana nama perawi itu Yazid, bukannya Yazid bin Abi Khalid. Lalu kalaulah para sahabat yang ada kitab, gariskan perkataan Abi itu. Gariskan perkataan Abi. Tulis kat situ, lebih tepat tiada perkataan Abi. Sebab itu saya pun tulis wasawabuhu bi isqati lafzi Abi. Lebih baik tidak ada perkataan Abi. Sebab itu yang Imam Bajuri tegaskan. Lalu kita baca lagi sekali sanad dia. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Hasan bin Arafah qala haddatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Khalid. Tidak ada Abi di situ. An Yazid bin Khalid an Abil Ala Al-Audi an Humaid bin Abdul Rahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Maka kat sini ada beberapa perawi yang mana kita nak kenal. Contohnya kita nampak perawi yang bernama Humaid bin Abdul Rahman. Humaid bin Abdul Rahman ini adalah anak Abdul Rahman bin Auf.
Sampai setakat ni kita dah belajar 2 orang anak Abdul Rahman bin Auf. Sebelum ini, siapa nama anak dia? Salamah. Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Pada hadis yang sebentar. Ini adalah anak Abdul Rahman bin Auf. Cuma abang dia lebih terkenal, yang bernama Salamah tadi. Pada hadis yang ke-12, minta maaf. Pada hadis yang ke-12, hadis yang ke-12 itu anak Abdul Rahman bin Auf. Nama dia Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Dia seorang yang terkenal daripada kalangan ilmuwan-ilmuwan Madinah. Ini anak Abdul Rahman bin Auf yang lain, Humaid bin Abdul Rahman bin Auf. Lalu Humaid bin Abdul Rahman bin Auf, anak Abdul Rahman bin Auf, an rajulin. Kalau kita nampak dalam terjemah daripada salah seorang sahabat Nabi, maka kita mungkin tertanya-tanya, bagaimana hadis ini boleh diterima sebagai hujah padahal yang nama perawinya tak ada. Kata Habib ataupun kata Humaid bin Abdul Rahman bin Auf, diambil hadis ini daripada salah seorang sahabat Nabi. Maka di dalam ilmu hadis ada kaedah. Apakah kaedah dia? Wa ibhamus sahabi la yadur. Kalaulah sahabat itu adalah ibham, tak diketahui, perawi hanya sebut daripada salah seorang sahabat Nabi, maka itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul. Kerana semua sahabat adalah adil. Sahabat tidak ada yang ditohmah. Semua sahabat adalah adil. Lalu kalaulah dalam sanad hadis perawi menyebut, aku ambil hadis daripada salah seorang sahabat Nabi, diterima sahih hadis itu, kerana sahabat semuanya adalah udul, semuanya adalah adil. Namun para ulama hadis ketika mana mengkaji hadis ini, mengkaji rantaian sanad yang ada pada hadis ini, maka kata para ulama mereka berbeza pendapat. Siapakah yang dimaksud dalam hadis ini? Maka ada yang mengatakan sahabat itu adalah Hakam bin Amar. Nama dia Hakam bin Amar bila berpandukan kepada hadis yang lain. Ada mengatakan namanya adalah Abdullah bin Sarjis. Abdullah bin Sarjis, yang kita dah belajar tentang Abdullah bin Sarjis pada mana nama Abdullah bin Sarjis. Kita dah pernah belajar sebelum ini tentang Abdullah bin Sarjis. Kita dah belajar tentang Abdullah bin Sarjis pada hadis yang ke-23. Lalu ada sahabat yang mengatakan ini sahabat yang sama dengan hadis 23, nama dia Abdullah bin Sarjis. Bahkan ada yang mengatakan bila kita tengok daripada sanad-sanad yang lebih kurang hampir sama, orang ini adalah Abdullah bin Mughaffal, sahabat yang sama yang ada pada hadis 35. Lalu siapakah sahabat yang mana Humaid bin Abdul Rahman bin Auf dia ibhamkan, dia tak sebut nama? Maka ada 3 pandangan. Ada yang mengatakan itu sahabat Nabi yang bernama Hakam bin Amar. Ada yang mengatakan Abdullah bin Sarjis, sahabat yang kita pernah baca pada hadis 23. Ada yang mengatakan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhum. Okey, lalu kita baca di sini daripada Humaid bin Abdul Rahman, daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya baginda Nabi menyikat rambut baginda sekali sekala. Lalu ini kita nampak, maksudnya pada hadis 35 Nabi suruh, Nabi SAW larang para sahabat daripada kerap menyikat rambut. Bukanlah maksud bila kerap menyikat rambut haram, tidak. Larangan itu dalam bentuk makruh. Larangan itu dalam bentuk makruh. Tapi kalaulah dia kerap buat, tidaklah berdosa. Tetapi Nabi SAW larang pada sahabat untuk kerap, supaya pada waktu itu tak hilang fokus daripada benda yang lebih penting. Itulah dia ibadah, belajar ilmu, bekerja dan sebagainya. Maka Nabi SAW larang. Tapi perbuatan Nabi sendiri, itu adalah hadis yang ke-36. Bila kita gabungkan ke-5 hadis yang ada pada bab yang Imam Tirmizi bawakan di sini, bab pada menerangkan bagaimana Nabi SAW menyikat rambut, kita belajar pada hadis yang pertama, antara orang yang menyikat rambut Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar daripada hadis yang kedua, bagaimana Nabi walaupun jarang, tapi bila Nabi
letakkan minyak, Nabi letak minyak yang banyak, dan Nabi SAW letakkan kain di atas rambut yang mempunyai minyak yang banyak supaya tidak mengotorkan serban dan juga pakaian Nabi SAW. Punya banyak minyak yang Nabi letak, sehingga kata Anas bin Malik, seolah-olah kain itu seperti mana pakaiannya orang yang menjual minyak, punya banyak minyak yang ada padanya. Kemudian pada hadis yang ketiga, pada bab ini dibawa Imam Tirmizi bawakan hadis daripada Aisyah menunjukkan kepada kita sunnah baginda Nabi SAW, yang mana baginda Nabi SAW ketika mana baginda Nabi SAW menyikat rambut, Nabi mulakan daripada yang kanan. Nabi SAW mulakan daripada yang kanan. Bahkan itulah perbuatan Nabi pada semua benda-benda yang elok, Nabi SAW akan mulakan dengan yang kanan. Dan kemudian kita belajar daripada hadis yang keempat dan juga hadis yang kelima, bagaimana Nabi SAW tidak suka, dan perbuatan Nabi SAW sendiri menunjukkan yang mana Nabi SAW tidak suka menyikat terlalu kerap. Lalu adakah jelas ini 5 hadis berkaitan dengan menyikat rambut? Lalu bab yang ketiga, kita dah belajar tentang rambut Nabi bagaimana. Pada bab yang keempat, kita telah belajar bagaimana Nabi SAW menyikat rambut. Seterusnya, kita masuk pada bab yang kelima. Bab yang kelima kita tengok dulu. Bab yang kelima, Tirmizi bawakan masih lagi tentang rambut, tetapi tentang uban Nabi SAW. Walaupun kita dah belajar secara ringkas pada bab yang pertama tentang uban Nabi SAW, tetapi di sini Imam Tirmizi bawakan secara khusus satu bab berkenaan dengan uban Nabi SAW. Maka pada bab yang kelima, kita nampak di sini Imam Tirmizi bawakan tajuk bab pada menerangkan hadis-hadis yang datang yang menunjukkan tentang syaibi Rasulillah, uban Nabi SAW. Lalu pada hadis ini ada berapa bab? Pada bab ini ada berapa hadis? Pada bab ini ada 8 hadis. Adakah sahabat nak belajar tentang 8 hadis ini? Ataupun kita dah belajar banyak, cukup 4 bab sahaja? Ataupun cukup untuk berhenti setakat ni, maksudnya dah tak payah teruskan perkongsian syama'il seterusnya, ataupun nak belajar lagi tentang Nabi SAW? Adakah sahabat-sahabat nak belajar lagi sampai 16 hari bulan ni tentang Nabi SAW? Ataupun cukup 4 bab pun dah banyak? Kita belum lagi belajar tentang Nabi punya cara makan, Nabi cara berjalan, Nabi punya cara bersandar, Nabi SAW punya pakaian. Adakah nak belajar lagi sahabat-sahabat? Saya harap pada sahabat masih lagi nak belajar, yang mana kita akan kongsikan sampai 16 hari bulan. Sampai 16 hari bulan, insya-Allah 16 hari bulan adalah hari terakhir daripada Rabiul Awal. Kita akan belajar sampai 16 hari bulan. Lalu kita akan sambung nanti pada bab yang kelima. Bab yang kelima ada 8 hadis menceritakan tentang uban Nabi SAW. Lalu banyak sahabat yang kata nak belajar lagi. InsyaAllah kita akan sambung esok. Hari ni hari Jumaat, jangan tinggalkan suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi kerana ada hadis mengenai kelebihan dia. Banyakkan selawat kepada baginda dan banyak akan membantu orang yang memerlukan yang berada di sekeliling kita. Dan kepada para sahabat yang mana ingin menyumbang kepada pihak Surau An-Nur 3A yang berada di Seremban, maka boleh salurkan kepada nombor akaun Bank Islam. Apakah nombor akaun dia? 0501 2010 053038. Boleh salurkan berapa yang kita mampu untuk sumbang untuk ataupun kita war-warkan kepada yang lain, kerana mereka pun dah mula PKPB ataupun PKPD di Seremban. Lalu kalaulah ada yang mana nak salurkan sumbangan, boleh salurkan 0501 2010
053038 Bank Islam untuk surah An-Nur fasa 3 yang berada di Seremban. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan sebaik-baik ganjaran kepada para sahabat yang bersama, dan terima kasih kepada para sahabat yang menyumbang untuk surah An-Nur, dan terima kasih kepada para sahabat yang bantu sharekan program ini. Kita jumpa esok pada jam 9 pagi untuk perkongsian Syama'il Muhammadiyah yang seterusnya, dan kemudian jam 6 petang nanti ada santai sirah. Harap para sahabat dapat bersama. Mohon untuk sharekan program ini, sharekan tentang apa rayuan sumbangan dana infak untuk surah An-Nur saham akhirat ini. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, yang ingin menyumbang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua.